So, hari ni kita buat bab 2. But ada 2 part kot sebab bab 2 ni panjang. So, bab 2 ni tentang kebangkitan nasionalisme di mana kita akan belajar tentang nasionalisme di kebanyakan negara, terutamanya di bahagian Asia, lepas tu dekat Eropah sekali. So, yang pertama adalah maksud nasionalisme. Okey. So, nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Tak nampak kan? Okey. Nasionalisme boleh diertikan sebagai semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap Ibu boleh juga jawapan mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan ibu lagi situ. Lain lah. Mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Okey. Ni boleh juga jawapan. Okey, pendapat tokoh yang pertama adalah Hans Kohn. Dia kata gerakan yang menetapkan kesetiaan kepada negara atau bangsanya. Kedua adalah Profesor William Arrow. Okey, kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri. Kesedaran dan ketegasan diri. Okey. Pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Hak kepentingan orang dan juga faktor ekonomi. Nasionalisme juga timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme Barat yang melanda di tanah Melayu. Seterusnya kita ada Dr. On Jaafar. Okey, kita hendak menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegak dan kuat. Boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegak dan bersatu. Okey, lepas tu kita ada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Perjuangan menentang penjajahan adalah ada persatuan dan juga perpaduan yang kuat, iaitu National France. Okey, segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adat sopan bangsa Melayu dan agama Islam. Okey. Sekejap, aku suspend. Untuk menembus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan. Okey, yang apa ni? Kita ada Dr. Asuntalalingam. Okey, nasionalisme bukan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menemukan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Okey, seterusnya kita ada Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Bila cakap jahit semua. Tak. Tak ada semua. Okey, Profesor Zainal Dr. Okey, nasionalisme merupakan Melayu bukanlah gejala baru hasil perkembangan tanah Melayu dan oleh British. Okey, bukanlah gejala baru. Okey, hasil penggabungan tanah Melayu oleh British. Tetapi nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman KMM. Ya, anak. Okey, wujud. Ini sama. Warna biru. Okey, telah wujud sejak zaman KMM. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme. Kesetiaan kepada raja. Okey, merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu. Dan orang Melayu berpegang pada faham kebangsaan yang bersifat
Ketanah Melayuan. Yang seterusnya kita ada Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Goh Keng Kim. Dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul di dalam negara sendiri. Okey, kita akan melihat tentang perkembangan nasionalisme di Barat. Okey, nasionalisme di Barat berkembang hasil daripada penentangan terhadap pemerintahan meraja. Yang menjadi simbol penindasan dan menggahak dan kebebasan rakyat. Contoh nasionalisme anti raja ialah Revolusi Keagungan, Revolusi Perancis, Revolusi Amerika. Amerika ada. Sekejap. Okey, selain itu ada nasionalisme juga dikaitkan dengan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing. Okey. Yang pertama, Revolusi Keagungan. Revolusi Keagungan ataupun Glorious Revolution di England berlaku disebabkan oleh keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan juga hak asasi rakyat. Okey, revolusi ini tercetus sebelum pemerintahan Raja James II dan yang melangkangkan parlimen. Dia melangkangkan parlimen semasa mengubah undang-undang. Okey, macam kita belajar form 5 pendidikan diubah undang-undang. Okey, ahli parlimen bangkit menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak dengan sokongan Mary II dan juga suaminya, Raja William of Orange dari Belanda. Okey. Menyedari sokongan yang semakin berkurangan, Raja James II melarikan diri ke Perancis. Macam Afghanistan. Peristiwa ini dikenali sebagai Revolusi Keagungan kerana peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa bertumpahan darah. Kena ingat, paling penting ni. Tak ingat. Okey. Semasa pemerintahan Mary II dan William of Orange, konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan dimantapkan. Bill of Rights digubal untuk memberikan keutamaan kepada parlimen mengubal undang-undang. Mengubal undang-undang dan hak memungut cukai. Okey, ini kita kena tengok ini pemikiran James Stock. Karya Two Treatises of Government yang mempopularkan prinsip raja berperlembagaan. Okey, prinsip raja berperlembagaan. Di mana John Locke ni dia menolak pemerintah konsep raja berkuasa mutlak dan menegaskan bahawa kerajaan patut diasaskan pada satu persetujuan antara pemerintah dengan rakyat macam demokrasi. Ada parlimen, ada pilihan raya. Okay, kita akan tengok Revolusi Amerika. Revolusi Amerika merupakan reaksi orang Amerika menentang penjajahan British. Penentangan ini disebabkan oleh tindakan British yang tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British. Tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British. Terdapat 13 buah tanda jajahan British di Amerika. Okay, penduduk Amerika menentang akta yang diperkenalkan untuk memungut cukai di tanah jajahan. Apa akta tu? Iaitu akta pelayaran, akta gula, akta stem dan akta teh. Okay. Penduduk tanah jajahan di Amerika melaungkan slogan. Apa slogan dia? Tiada cukai tanpa perwakilan. Maksudnya tiada wakil Amerika dalam parlimen British. Okey. Pemimpin di tanah jajahan menubuhkan kongres yang diketuai oleh George Washington. Kongres dan diketuai oleh siapa? George Washington dan juga mengisytiharkan perang terhadap British. Okey. Mengisytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Kongres meluluskan perisytiharan kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson. Kongres diluluskan
Perisyarahan kemerdekaan. Nak draw lah. Thickness. Ni, perisyarahan. Buruk ni. Ni, kan hilang lah tu. Perang Terhadap Amerika. Perang pula. Perisyarahan kemerdekaan mereka yang ditulis oleh siapa? Thomas Jefferson pada bulan Julai 1776. Perisyarahan tersebut menegaskan bahawa sekiranya sesebuah kerajaan tidak menjamin kalau kerajaan tu dia tidak dapat menjamin kehidupan rakyat, tidak dapat menjamin hak kehidupan, kebebasan dan juga kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk untuk membentuk kerajaan baharu. Revolusi Amerika berakhir pada tahun 1783. Berakhir pada bila? 1783 dia apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. Sebanyak 13 buah bekas tanah jajahan tersebut digabungkan dan diberikan nama baru. Ada nama baru. Diberikan nama baru iaitu sebagai Amerika Syarikat. Amerika ni bukan negara dinamakan United States. Dia bukan negara sebab tu ada dua. Lepas tu kita akan tengok revolusi Perancis. Revolusi Perancis terjadi daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan. Buruk lah ini. Nak aku highlight. Yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan juga persaudaraan oleh golongan pemikir. Golongan pemikir Perancis. Seperti Jean-Jacques Rousseau. Terdengar nama dia. Dan juga Voltaire. Rousseau telah menulis social contract yang mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Suara rakyat digelar sebagai hazard umum. Suara rakyat ni dia paling besar. Suara rakyat tu dia digelar sebagai hasrat umum yang melupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran. Menurut Rousseau, kedaulatan usaha rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Sasaran golongan revolusi adalah terhadap pemerintahan yang autokratik, Raja Louis dan golongan bangsawan. Golongan ini memonopoli pelbagai keistimewaan, sebaliknya rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Golongan revolusi menggempur penjara Bastille, membebaskan tahanan politik dan seterusnya menggulingkan Raja Louis ni. Revolusi Perancis membawa kemunculan Republik Perancis yang mengakhiri sistem pemerintahan beraja di Perancis. Nak baca lah. Kita akan belajar tentang nasionalisme dekat setiap negara di Asia. Yang pertama kita ada nasionalisme di Asia dan kita ada nasionalisme di India. Nasionalisme di India merupakan reaksi penduduk tempatan terhadap imperialisme British, penjajah British. Kebangkitan hanya rakyat tempatan dalam dahagi India. Ingat dahagi India 1857 merupakan titik tolak kepada perkembangan nasionalisme. Bila ada dahagi ni, dia merupakan salah satu pencetus kepada nasionalisme lah. Nasionalisme sejak awal bercorak di gerakan yang memberikan perhatian terhadap isu sosial agama. Isu apa? Perhatian terhadap isu sosial agama. Di mana Brahmos Samaj dan juga Arya Samaj merupakan pertubuhan penting yang menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan. Kesan daripada pengaruh budaya barat. Pada penghujung abad ke-19, perkembangan pendidikan barat membawa kemunculan golongan intelektual. Pendidikan barat membawa kepada kemunculan golongan intelektual yang memulakan gerakan nasionalisme lebih tersusun. Maksudnya dia pandai-pandai lah kan. Mereka menubuhkan pertemuan politik untuk menyuarakan pandangan seperti Kongres Kebangsaan India atau
Indian National Congress (INC). Highlight semua. Kongres ni INC yang dibentuk pada tahun 1855 dan juga Liga Muslim pada 1906. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan bersifat keras yang diketuai oleh nasionalis radikal seperti Balgandadar Tilak dan Bipin Chandra. Gerakan bersifat keras oleh nasionalis radikal seperti Balgandadar Tilak dan juga Bipin Chandra Pal. Mereka menggerakkan semangat penentangan secara militan terhadap British. Selepas Perang Dunia Pertama, INC iaitu apa tadi nama parti dia? Indian National Congress memperlihatkan dasar tidak bekerjasama dengan British. Tindakan ini diteroji oleh Mahatma Gandhi yang menjadikan Satyagraha sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme di India. Selepas Perang Dunia Kedua, INC dan Liga Muslim membentuk jawatan kuasa khas bagi merangka pembahagian India. Merangka perancangan pembahagian India, iaitu negara India dan Pakistan. Pada 14 Ogos 1947, Pakistan diumumkan sebagai negara merdeka dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai gubernur. Pakistan negara merdeka dengan Muhammad Ali sebagai gubernur. Lepas tu Gubernur Jeneral Pakistan. India pula mengisytiharkan kemerdekaan pada 15 Ogos. India apabila 15 Ogos, di mana Jawaharlal Nehru dilantik sebagai Perdana Menteri pertama India. So, Nida, kita pergi ke nasionalisme di China. Yang penting baca tau yang kat sini. Yang kat sini lah. Macam kalau lukis ni. Buruk lah. Yang ni. Ni bila baca ni penting sebab kadang masa exam bagi objektif lah. Konsep perjuangan tanpa keganasan, propaganda teguh kepada kebenaran. Nasionalisme di China bertujuan mengukuhkan mengukuhkan peradaban China dalam kalangan orang China daripada ancaman penguasaan politik ekonomi oleh kuasa asing. Nasionalisme China bermula dengan penentangan terhadap kelemahan pemerintahan dinasti Manchu. Bermula di mana apabila kelemahan pemerintahan dinasti Manchu, iaitu kerajaan Manchuria, dianggap sebagai orang luar dan kehilangan mandat. Masyarakat China turut kehilangan kepercayaan terhadap dinasti Manchu yang gagal menghalang kemasukan pengaruh barat. Gerakan nasionalisme seterusnya bercorak anti-barat kerana menentang campur tangan kuasa barat di China. Tokoh yang mempelopori gerakan kebangkitan rakyat di China. Tokoh yang mempelopori ialah Dr. Sun Yat-sen. Dia merupakan 3 prinsip. Mengungkapkan 3 prinsip rakyat Sammicuai sebagai ideologi perjuangan. Ideologi ni apa? Macam dia cerita macam hasut lah macam tu iaitu nasionalisme, demokrasi dan juga kebajikan sosial. 3 prinsip ni 3 prinsip. Ini 3 prinsip. Prinsip tersebut menjadi asas kepada gerakan revolusi China. Pada tahun 1911 yang berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu. Di mana berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu.
dan kemudian Pemerintah Republik di China. Dah muncul lah. Banyak lagi. Banyak lagi tau. Okey. Nasionalisme Empire Ottomania dan Mesir. Nasionalisme Empire Ottomania dan Mesir lahir daripada kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan juga agama Islam yang diancam oleh imperialisme Barat pada abad ke-19. Kesedaran tersebut mencetuskan gerakan pan-Islamisme dan gerakan Islam. So, gerakan Islam ni merujuk kepada gerakan pemulihan Islam. Okay, gerakan ini ya Allah, hilang gerakan pemulihan Islam. Gerakan ini dipelopori oleh siapa? Dipelopori oleh Said Jamal al-Din al-Afghani dan Syekh Muhammad Abdul. Aku bagaikan anak batu api. Okey. Syekh Muhammad Abdul. Imperialisme Barat di Mesir menyebabkan berlakunya pertemuan kebudayaan antara Eropah Amerika dengan kebudayaan antara Eropah Amerika dengan kebudayaan tempatan yang mengubah budaya dan tradisi dan juga tradisi kepercayaan masyarakat tempatan. Oleh itu, gerakan Islam ni dia buat apa? Dia menyeru umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang sebenar. Berpandukan Al-Quran dan Hadis serta memperbaik kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Gerakan pan-Islamisme ditubuhkan pada tahun 1883 oleh Sayyid Jamal al-Din al-Afghani, menemukan kumpulan yang diberikan nama Al-Urwah Al-Wuthqa, ikatan yang kuat. Okey. Kumpulan ini ditubuhkan untuk memperkuat rasa persaudaraan dan juga membawa umat Islam kepada kemajuan. Pertubuhan ini telah menerbitkan akhbar yang dinamakan sebagai Al-Urwah Al-Wuthqa untuk menyebarkan kehidupan Islamisme itu seruan penyatuan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia untuk bangkit menghalang perluasan kuasa Barat. Pada tahun 1914, Empire Ottomania mengeluarkan fatwa di mana dia menyeru umat Islam yang ditindas penjajah Barat agar bangkit berjuang bersama-sama dengan Empire Ottomania. Pemerintah Empire Ottomania itu Khalifah Abdul Hamid II menggerakkan idea Islamisme ini. Gerakan ini mendapat sokongan umat Islam di seluruh dunia termasuklah tanah Melayu. Contoh, siapa? Tok Janggut lah. Kebangkitan Tok Janggut Pemerintah British dikerangka pada tahun 1915. Nasionalisme di Jepun digerakkan oleh pemerintah Jepun disebabkan oleh kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme Barat. Maharaja Mikado Meiji melancarkan gerakan pemulihan Jepun dengan menekankan pemodenan mengikut model Barat supaya Jepun dihormati oleh kuasa Barat. Prinsip dan semangat Bushido jadikan asas kepada membina nasionalisme. Dalam kehidupan rakyat dan pemerintahan semasa era pemulihan Meiji. Pemulihan meliputi gerakan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan yang menjadikan Jepun sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat pada awal di Asia pada awal abad ke-20. Namun begitu, desakan ekonomi dan nasionalisme melampau oleh golongan tentera menjadi Jepun sebagai kuasa imperialisme di Asia. Ni bacalah, penting. Baca ni aku rasa soalan nasionalisme ni saya isi lah. Kita akan belajar tentang di Asia Tenggara pula. Ada nasionalisme di Filipina.
Dekatkan sikit. Tak nampak lagi. Rasisme di Filipina muncul untuk menghapuskan penjajahan asing. Alah. Antara tokoh dia ni Joe Rizal, Andre ni, Benicio dan serta nasionalisme peringkat awal berbentuk gerakan propaganda. Ini gerakan propaganda yang dipimpin oleh Joe Rizal. Gerakan ini menuntut Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Sepanyol yang mempunyai hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. Joe Rizal menubuhkan Liga Filipina. Lepas tu dia buat apa? Dia lebuhkan Liga Filipina pada 1892 untuk mendesak kerajaan Sepanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan juga sosial di Filipina. Kegagalan gerakan propaganda mencetuskan idea nasionalisme yang lebih radikal, yang lebih ganas. Bonifacio menubuhkan ketipunan. Okey, sekejap macam highlight ni. Bonifacio, dia bekas sikit. Okey, Bonifacio dia buat apa? Dia menubuhkan ketipunan untuk memperoleh kemerdekaan Filipina melalui revolusi. Ketipunan yang merupakan gerakan revolusioner telah menggunakan akhbar. Okey, dia orang gunakan apa? Akhbar Kalayan untuk menyebarkan idea revolusi kepada rakyat Filipina. Bonifacio dan juga Aguinaldo telah memimpin ketipunan melancarkan revolusi Filipina pada tahun 1896 untuk menyingkirkan pemerintahan Sepanyol, namun usaha ini gagal. Okey. Aguinaldo kemudian bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan berjaya. Okey, berjaya mengusir Sepanyol dari Filipina. Namun begitu, biasalah. Okey, Amerika. Okey, pengisytiharan Amerika kemerdekaan Filipina oleh Amerika pada tahun 1899 tidak diiktiraf. Sebab ini Filipina diletakkan di bawah penguasaan Amerika. Di bawah penjajahan Amerika Syarikat, golongan nasionalis ini mengubah strategi perjuangan dengan menggunakan saluran diplomasi dari parti politik sederhana. Pendekatan kerjasama memberikan Sergio Osmeña, iaitu pemimpin parti nasionalis, menganggoti Dewan Pimpinan Filipina pada tahun ini. Gerakan menuntut kemerdekaan ini diteruskan oleh golongan nasionalis hingga Perang Dunia Kedua. Okey. Gitu. Lepas tu sampai Indo je kan. Dekat Myanmar. Okey. Di Burma, Myanmar lah. Nasionalisme di Burma ialah manifestasi perjuangan golongan kelas menengah, Sami, Pungli di Swasta University. Tiga golongan petani menentang ilmu. Okay. Nasionalisme digerakkan oleh golongan kelas pertengahan pendidikan barat berikutan pengaruh British yang mengancam kedudukan agama Buddha. Pengaruh British yang mengancam kedudukan agama Buddha. Okay, mereka menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906. Mereka menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906 untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan kebudayaan Burma. Persatuan tersebut menggunakan isu kasut untuk membangkitkan nasionalisme. Maksudnya ada kat area-area kat sini nanti terangkan. Isu kasut tu macam masuk dekat dalam tempat ibadat, tak buka kasut macam tu kan. Selepas diambil alih oleh pemimpin radikal seperti UPAP dan juga persatuan tersebut dinamakan sebagai Majlis Persatuan Am Kesihatan Burma. Isu yang berkaitan dengan bangsa Burma mula diperjuangkan menjelang tahun 1920. Revolusi Pelajar menuntut penubuhan universiti untuk mereka. Golongan Sami Buddha seterusnya menubuhkan Majlis Am Sakya Samaki dan mencetuskan pemberontakan Sayasan. Dia mencetuskan pemberontakan Sayasan.
Okey. Pemberontakan yang diketuai oleh San iaitu bekas penghuni mendapat sokongan golongan petani yang terbeban dengan pelbagai cukai. Golongan petani dia terbeban dengan pelbagai cukai. Okey, perkembangan nasionalisme berikutnya dipengaruhi oleh pengenalan Perlembagaan Burma yang memisahkan Burma dengan India. Perlembagaan tersebut merangsang perjuangan ke arah berkerajaan sendiri. Dekolonisasi. Golongan Taki menubuhkan parti The Burma Asia One. Okey, kami orang Burma, di mana golongan Taki lah, menubuhkan parti golongan Taki menubuhkan salah lagi. Menubuhkan parti The Burma Asia One. Okey, untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma. Pemimpin parti tersebut seperti ini, nama-nama dia. Mana ni? Yalah. Aung San, Kauni dan juga Yunun menggelar diri sebagai Taki. Yang bermaksud tuan dan menegaskan orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Dr. Ba Maw yang memenangi pilihan raya pada tahun 1937, kemudian dia dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama. Dr. Ba Maw yang memenangi pilihan raya pada tahun ini dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama. Okey, nasionalisme di Vietnam. Nasionalisme di Vietnam muncul akibat perubahan sosial politik dan juga sosial ekonomi. Muncul akibat perubahan politik pula, sosial politik. Perubahan sosial politik dan sosial ekonomi selepas kedatangan Perancis, terutama selepas tahun 1918. Gerakan nasionalisme Vietnam dipelopori oleh golongan bangsawan dan juga pegawai daripada golongan Mandarin. Golongan ini memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja. Kemunculan golongan intelektual meningkatkan kesedaran politik dan juga gerakan anti-Perancis. Nasionalisme Vietnam disalurkan melalui akhbar seperti Tribun Indiki dan juga Croce Valley yang mengkritik penindasan. Dia buat apa? Dia mengkritik penindasan Perancis dan menuntut hak rakyat Vietnam. Gerakan nasionalisme Vietnam selepas Perang Dunia Pertama bercorak revolusi yang didukung oleh dua aliran ideologi, iaitu apa benda? Nasionalisme dan juga komunisme. Parti utama aliran nasionalisme ialah siapa? Ialah ni, panjangan nama dia. Dan parti nasionalis atau parti nasionalis Vietnam atau parti nasionalis Vietnam pimpinan Nguyen Tai Hoc, manakala golongan komunis diteroji oleh parti komunis Vietnam pimpinan Ho Chi Minh. Okey, perjuangan parti ni berteraskan demokrasi, nasionalisme dan juga sosialisme, di mana parti ini melancarkan pemberontakan pada tahun ini untuk mengusir Perancis dan menubuhkan kerajaan republik. Peristiwa ini memberikan kesempatan kepada Perancis melumpuhkan gerakan golongan nasionalis dengan menangkap pimpinan dan menghukum bunuh Nguyen Tai Hoc. Gerakan revolusi merintah Perancis diteruskan oleh Ho Chi Minh, tapi walaupun dah mati, tapi dia terus kalah. Oleh siapa? Ho Chi Minh, melalui PKP. PKP tu yang ni main ni PKP. Okey, melalui ini
Pada bulan September, Ho Chi Minh berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Republik Vietnam di Hanoi, Vietnam Utara. Beliau dilantik sebagai Presiden pertama. Dilantik sebagai Presiden pertama manakala Vietnam Selatan yang berpusat di Saigon berada di bawah pengaruh Perancis dan Amerika Syarikat. Gerakan menentang penjajahan Barat diteruskan sehingga Republik Vietnam terbentuk sepenuhnya pada tahun 1976. Revolusi Nasionalisme di Indonesia. Ya, sampai Thailand ni. Banyak mak. Okay. Nasionalisme di Indonesia pada awalnya berkisahkan isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat akibat dasar penjajahan Belanda. Kiradi Ajeng Kartini, dialah yang mempelopori perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita. Karya Kartini, terutama surat yang diutus kepada rakan-rakan di Eropah, dibukukan dan diterbitkan dengan judul Hilang Gelap Terbelah Terang pada tahun 1911. Karya ini kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dalam judul Letter of a Japanese Princess. Karya tersebut menindakkan dasar ingat nama karya tu. Okey, menindakkan dasar diskriminasi Belanda yang menindas, yang menindas dan juga membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Kesedaran nasionalisme seterusnya berkembang dengan kemunculan pertubuhan yang lebih tersusun seperti Muhammadiyah untuk mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme Barat. Gerakan nasionalisme menjadi semakin radikal dengan penubuhan parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Syarikat Islam, Partai Komunis PKI dan juga PNI. Kepimpinan Sukarno menjadikan PNI sebuah parti yang berpengaruh. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak kepada nasionalisme. 3 asas dalam sumpah tersebut. 3 asas. Kecilkan sikit lah. Tebal lah. 3 asas dalam sumpah tersebut ialah satu tanah air, bangsa dan juga satu bahasa untuk mewujudkan keutuhan negara bangsa. Bagi mengukuhkan perjuangan bertambah ini, Sukarno mempelopori pembentukan PBBKI. PBBKI adalah gabungan organisasi dan juga parti politik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akhir sekali, nasionalisme di Thailand berbeza daripada gerakan nasionalisme di negara lain di Asia Tenggara yang bersifat anti penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan nasionalisme di Thailand bertujuan mempertahankan kedaulatan negara serta menuntut pelibatan rakyat dalam pemerintahan. Dipelopori oleh siapa? Dipelopori oleh Raja Thailand. Raja Thailand melalui usaha diplomasi dan juga pemodenan. Raja Mongkut membina hubungan baik dengan kuasa barat. Raja Mongkut ni membina hubungan baik dengan kuasa barat seperti British, Amerika Syarikat dan juga Perancis. Baginda memulakan langkah pemerintahan dengan melaksanakan birokrasi barat. Biro penasihat barat dibawa. Contohnya apa jadi penasihat barat? Dia dibawa masuk ke untuk melatih berbagai tempatan dalam pertimbangan kewangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan dan juga polis. Guru dari barat. Lepas tu apa pula guru dari barat, terutamanya British, dibawa masuk untuk melaksanakan pendidikan barat.
Langkah tersebut membentuk imej Thailand sebagai negara yang bersahabat dengan Barat. Okey, imej Thailand bersahabat dengan negara Barat. Pemerintahan negara dan dasar Tengku Raja Mongkut diteruskan oleh putera baginda iaitu Raja Chulalongkorn. Okey, Raja Chulalongkorn untuk menjadikan Thailand negara yang bebas daripada penjajahan kuasa Barat, khususnya British. Nasionalisme dalam kalangan rakyat timbul semasa pemerintahan Raja Wijaya. Wah. Okey, apa tadi? Nasionalisme dalam kalangan rakyat. Okey, muncul apabila berlakunya pemerintahan raja ni. Okay, kelemahan pentadbiran raja ni menimbulkan kegelisahan rakyat. Ia kegelisahan rakyat terhadap penguasa politik oleh kerabat diraja. Sementara itu, Nai Priti Panangpiang and Field Marshal P. Bulasongkram menubuhkan parti rakyat dan juga melancarkan revolusi. Nama dia susah-susah nak sebut. Ni dan juga Field Marshal P. Bulasongkram menubuhkan parti rakyat. Anak lagi lah, menubuhkan parti rakyat dan melancarkan revolusi Thailand pada tahun 1932. Revolusi tersebut menamatkan, revolusi itu dia menamatkan pemerintahan beraja berkuasa mutlak. Okey, pemerintahan beraja berperlembagaan diperkenalkan. Macam raja itu kena ikut undang-undang lah. Pemerintahan beraja berperlembagaan diperkenalkan dengan meletakkan raja pada kedudukan tertinggi. Kedudukan tertinggi, tetapi tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan Thailand. Macam kita lah Malaysia. Okay. Nasionalisme seterusnya diperkisahkan rasa tidak puas hati rakyat, rasa tidak puas hati siapa rakyat terhadap penguasaan ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina. Perdana Menteri iaitu V. Bulasongkram meluluskan Perdana Menteri itu V. Bulasongkram dia buat apa? Dia meluluskan undang-undang yang menyekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina dan menggalakkan peribumi terlibat dalam kegiatan ekonomi. Semasa Perang Dunia Kedua, dasar bekerjasama dengan Jepun menyebabkan Thailand tidak dijajah oleh Jepun. Thailand turut memperoleh hak semula terhadap wilayah di Indochina dan juga negeri utara Tanah Melayu. Ni. Kena baca tau. Dapat tahu Thailand lah kenapa Jepun dapat kuasa negara kita dulu. Waktu tu dia macam pandai lah kan, dia kata macam okay, aku boleh tolong kau semua, macam apa orang kata, dia sokong lah apa benda yang kalau kena jajah ke dia sokong, tak ada yang tentang, faham tak? So dah habis, so nanti masuk yang ni, tapi ni lah nantilah sebab ni masuk ni pula nanti. So bye. Latihan nantilah lepas dah habis bincang semua buat dulu. Save dulu ni. Macam ni. That's it. Bye. Ni lah. Recording.